warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kita sambung lagi Betan iblis kepada kaum sufi mengenai memandang. Tidak boleh memandang kecuali kepada gambaran atau bentuk yang tiada kecondongan nafsu kepadanya. Ini dia punya ulasan tentang bab pandang benda-benda yang haram. Maka Islam kata yang tak ada nafsu kita pandang boleh. Dan apa saja gambaran, bentuk yang tiada kecondongan nafsu kepadanya. Yang ada nafsu tak boleh lah. Walaupun gambar perempuan separuh bogel ke atau tutup aurat sekalipun, maka hukum situ ada dua. Ada kala jadi makruh, ada kala jadi haram. Memandang kepada aurat ringan macam rambut saja dia makruh. Tapi kalau yang pandang pada aurat berat kan, itu maka jadi haram hukum dia. Itu saja. Itu yang berat dengan ringan tu dia ada beza dua. Baik. Dan tidak ada tujuan jahat padanya. Bahkan ada yang boleh mendatangkan ketauladanan yang tidak tercampurkan dengan nafsu syahwat, yang tidak diiringi kesenangan dan kelezatan. Contohnya macam orang ada keperluan untuk buat siasatan. Ditunjukkan gambar, foto ataupun video kamera yang ada unsur-unsur begitu, maka syarat dia mestilah dia melihat tadi untuk unsur-unsur siasatan. Kalau tunjuk satu gambar untuk tauladan, contoh macam kita hari zaman moden, video dan foto boleh tutup mana-mana part-part yang tak boleh didedahkan, itu maka lagi afdal, lagi baik. Sebab mata bila melihat sesuatu yang diharamkan itu, maka akhirnya dia boleh bawa kepada hati boleh dia rosak. Sebab pada kuliah yang lepas, surah Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga ayat 19, Allah Ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Daripada pandangan itulah bila Allah kata kamu boleh berfikir tentang ciptaan Tuhan, maka apakah tidak mereka melihat ciptaan unta, kaifa khuliqat, bagaimana ia diciptakan. Tujuan Allah suruh tengok, termasuklah ila sama'i kaifa rufi'at, langit yang diangkat, al-jibal ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ganang ditegakkan itu adalah tujuannya untuk kita lihat dan berfikir. Maka di sini hujah bagi ulama mengatakan melihat itu diharamkan kerana dia boleh membawa kepada berfikir perkara-perkara yang tak baik. Ada pun gambaran yang boleh menimbulkan syahwat maka dia akan mendatangkan ketauladanan yang menarik kepada keinginan nafsu. Dan setiap gambaran yang tidak membawa keinsafan diri tidak dibolehkan memandang kepadanya, sebab dia boleh menimbulkan gejala kefitnahan. Mana boleh bawa kepada perkara-perkara buruk. Bila melihat kepada orang, gambar atau apa saja yang boleh menimbulkan nafsu dan syahwat. Maka sebab itu dalam kitab ini, dia macam mana dalam kitab fiqah, memandang amrad pun juga Allah dah hukumkan sebagai haram sekira mendatangkan nafsu syahwat. Amrad ni orang muda atau budak yang belum lagi tumbuh misai dan juga janggut. Baik, sebab itu juga Allah Ta'ala tidak mengutus kaum wanita untuk diserahkan perutusan kenabian. Sebab apa Allah tak bangkitkan perempuan sebagai Nabi? Kerana Nabi tugasnya menyampaikan kepada manusia. Bila menyampaikan kepada manusia, dia berdepan dengan manusia, dia bercampur gaul dengan manusia. Maka perbuatan dia itu boleh menyebabkan fitnah, boleh menimbulkan perkara yang tidak baik, iaitu boleh menimbulkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak, seperti perzinaan, percampuran bebas, pergaulan bebas, dan mungkin juga boleh berlaku perkara-perkara yang lebih buruk daripada itu. Kemudian Allah tidak juga dijadikan hakim. Perempuan tak menjadi hakim sebab tu. Sebab hakim nanti berbicara kepada orang nak jumpa dia, orang nak bercakap dengan dia. Atau imam. Hakim juga termasuk pemimpin, atau juga menjadi imam atau pemimpin.
atau menjadi tukang bank, tu muazzin sebab suaranya itu adalah aurat. Islam ni dia bukan mendiskriminasikan kaum perempuan supaya jangan mereka terkehadapan. Tetapi Islam ini adalah agama yang menjaga fitrah kehidupan orang perempuan yang sepatutnya dijaga dan dikawal. Bila kita langgar perintah agama, berarti kita sudah melanggar kehormatan si wanita itu. Kita bawa dia kulu kilir, suruh dia macam mana orang lelaki juga, berarti kita menjatuhkan martabatnya. Dunia barat pada hari ini telah merosakkan pemikiran kita. Dia kata Islam ni zalim. Islam ni suruh perempuan pakai berbungkus-bungkus. Kemudian tak boleh muncul diri dalam masyarakat ramai yang ada orang lelaki. Sedangkan masyarakat barat mengajar wanita itu seperti binatang. Barang-barang jualan. Harga diri dia juga seperti barang jualan. Nak jual minyak pelincir je. Letak kereta sport sebiji, perempuan seksi. Kalau orang tanya, ni anak siapa ni? Anak sekian-sekian. Tak malu bapak dia. Tapi bapak dia rasa bangga sebab anak dia modeling, dapat duit banyak. Tapi duit dia hasil mempamerkan tubuh dia. Walaupun tak nampak semua, tapi nampak separuh. Berarti mereka telah menjadikan kaum wanita itu daripada kalangan manusia dimartabatkan sebagai martabat haiwan. Martabat binatang. Cuba binatang kita pergi dekat pet shop tu. Kalau ada kucing, kita boleh tengok dia. Tengok nak dukung sekejap, dukung tak ada. Tak ada pun sekarang ni hukum mengatakan kau jangan pegang, kenapa? Kalau kau pegang, batal wuduk. Tak ada. Mana dia pegang-pegang binatang batal wuduk? Cuma jangan pegang anjing kan. Ni tu kan kau buat hujah lah. Ustaz kata tu lah. Pegang anjing, pegang khinzir terus. Polok-polok je khinzir tu lagi gebu. Nah, itu bukan cerita pasal anjing. Ini cerita binatang yang dihalal lah, yang halal. Bukan halal dimakan, yang boleh dipegang. Nah, tak ada masalah. Tapi bila perempuan sebagai manusia, insan yang mulia, buat macam tu dah macam binatang. Orang tak nampak, dunia barat dan juga sifat mereka seperti itu satu benda yang tak bertamadun. Tapi ada nampak orang Islam ajar wanita itu hendaklah dilindungi mereka itu, aurat mereka dipelihara, batasan pergaulan mereka, kebebasan mereka dalam masyarakat itu terbatas, menganggap itu tidak ada tamadun. Ini silap. Sebab kita menjaga dia punya kehormatan diri. Baik. Semua itu boleh mendatangkan fitnah dan menimbulkan nafsu syahwat. Tuan-tuan bayangkan kalau macam tengoklah macam dunia pada hari ni, pemimpin perempuan nak kulu kilir tu, kalau tak dijaga dengan elok, dengan baik, maka akan menimbulkan fitnah. Itu dia. Baik. Semua itu boleh mendatangkan fitnah dan menimbulkan nafsu syahwat, dan mungkin dengan itu akan tersalah maksud apa yang dikehendaki oleh syariat dari hal pemandangan itu. Sedangkan jawatan imam, jawatan hakim, jawatan tukang azan, kesemuanya itu dia perlu muncul dalam masyarakat. Jadi orang akan tengok, bila tengok tadi tu boleh menimbulkan fitnah atau merangsangkan nafsu syahwat. Suara perempuan aurat, sebab tu dia tak boleh azan. Sebab tu tak boleh jadi imam di depan, sebab nanti dia pergerakan itu diperhatikan oleh orang-orang lelaki, maka hukumnya adalah haram. Subhanallah. Nabi pun sendiri tak boleh lantik bagi perempuan sebab boleh menimbulkan fitnah. Nanti berebut pula orang nak salam dengan dia. Bayangkan, berebut pula orang nak bersalaman dengan dia, ya. Itu kalau kita jumpa orang tak faham Islam nak salam, kita jawab senang je. Minta maaf aku orang Islam. Habis tu. Dia tak tahu, kan. Takkan tak tahu, kita kena ajar satu dunia sekarang ni, bukan satu Malaysia aje. Satu dunia bahawa seorang Islam, kan, lelaki tidak boleh bebas bersalam-salaman dengan perempuan yang ajnabi ataupun perempuan yang bukan mahram. Kena beritahu. Macam mana orang tahu Yahudi punya adat resam dan juga ajaran agama dia? Oh, Yahudi tak boleh makan makanan yang tak disembelih. Satu dunia tahu. Takkan kita bagi orang Islam, orang tak boleh nak diberitahu dan tak boleh nak ambil tahu. Sepatut gitu. Baik. Dan siapa yang mengatakan bahawa aku mendapati pada gambaran-gambaran yang cantik itu suatu kesedaran dan ketauladanan, kita akan dustakan dia. Ada orang kata kalau kita tengok pada rupa-rupa yang cantik, baik lelaki, baik gambar-gambaran perempuan ataupun aurat-aurat mereka sebagai teladan. Macam saya sebut pada kuliah lepas, dia memandang semua itu adalah kerana mengagungkan ciptaan Tuhan.
menganggap bahawa ciptaan Tuhan itu adalah baik belaka dan indah belaka, maka kita boleh dustakan orang itu, sudah percakapan kamu ni bohong belaka. Tak betul sama sekali. Dan siapa yang mahu membezakan tabiatnya dari tabiat umum manusia lain dengan bermacam-macam dakwaan diri, mungkin dia kata martabat aku sudah tinggi, maqamku sudah tinggi, bagiku manusia semua sama, tak ada beza lelaki dan perempuan, maka orang tu adalah orang yang bohong. Maka tak ada siapa di kalangan manusia boleh lepas daripada godaan nafsu. Tak ada. Baik. Semua itu tiada lain melainkan tipu daya syaitan yang dituangkannya kepada orang-orang yang suka mendakwa diri mereka. Ini ada macam yang saya cerita, saya lama dah saya cerita dalam bab sufi lagi dah. Cerita antara talbis iblis, cerita banyak cerita bab orang sufi ni lah. Tapi saya ulas sekali lagi lah kan, takut ada orang yang baru masuk kuliah saya setelah saya 10 tahun kuliah sini, mungkin dia kali pertama masuk kan, dia silap faham pula kan. Ada tu ustaz ni hentam orang sufi ni, ustaz ni tak. Sekali lagi saya ulang lah nak cerita, kitab ni cakap, bukan saya cakap. Kita kena dengar ulasan sampai habis. Pasal orang itu tuan-tuan, dia dah 10 tahun saya ngajar ni, baru sekali datang terus buat conclusion. Tu dia sebab tu dapat, lepas tu ustaz-ustaz ni banyak dapat pahala kering. Tapi kau sebalik ni pula, dosa ke kering. Dalam hal ini kita kena lihat kan, asal mereka ni betul, tapi bila dah bawa macam-macam perkara bid'ah dan khurafat, jadi itulah kan? Asalnya makrifat betul dah, tapi dah bercampur bau jadi khurafat. Ini asalnya tauhid akidah, akhirnya bila sudah tersolsan di syirik. Jadi satu masa dulu TV Al Jazeera pernah buat liputan, dia pergi kat Maghribi, pergi kat Mesir. Yang dia highlight lama tu kat Mesir, tempat saya belajar dulu. Orang berzikir tu kemah ni, dia memang ada hari-hari dia berzikir ramai. Laki perempuan macam Allah kan, Allah. Ialah hu ha tu dah tinggi martabat tu. Jadi bila dia ada yang naik syekh tu, ada yang berlaga dengan perempuan, maka lepas habis dia program dia tanya ketua tu, dia punya khalifah lah tu. Istilah dia khalifah lah kan. Jadi dia tanya, tidakkah haramnya campur lagi perempuan? Tak, masa ni kami punya alam roh, bukan alam jasad kita. Kami semartabat, kami sudah tak fikir itu menaikkan hanya memang Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau begitulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah lama solat jemaah itu boleh campur lagi perempuan. Sebab apa? Kita memang nak solat khusyuk kepada Allah. Tapi petunjuk Nabi tu orang tak pakai sangat. Dia pakai petunjuk nafsu. Jadi bila sudah dikatakan itu daripada ajaran tasawuf, itu bukan tasawuf, kena tersawuf nama dia. Tersilap sawuf lah. Bila tersilap tasawuf itu, tersilap sawuf. Dia tasawuf kan. Ni. Itu nasib baik, tersawuf. Kalau kata orang Perak, terperosok. Itu lagi teruk kan. Terperosok. Baik. Bahagian kelima. Ada lagi suatu bahagian yang khusus dari orang-orang yang suka duduk bersama-sama, al-mardan. Al-mardan ni anak-anak muda yang cantik, iaitu tadi amrad. Kalau seorang amrad, kalau ramanya maradan. Dan mereka menjaga diri mereka dari tercebur ke dalam perbuatan keji. Lalu mereka menganggap apa yang mereka buat itu adalah suatu mujahadah, penentangan nafsu. Sedang mereka tiada sadar bahawa pergaulan mereka dengan anak-anak muda itu dan pandangan mereka kepadanya dengan syahwat itu dikira maksiat. Nampak? Dia ambil daripada hukum fiqah gitu. Ya. Bila pandang orang tu macam pandang bernafsu, jadi hukumnya adalah maksiat dan haram. Jadi ada sebahagian kaum sufi yang macam tu. Dia macam orang kumpulan LGBT dah. Kadang-kadang. Dan perbuatan serupa ini terkira dalam kategori kaum sufi yang tercela. Padahal kaum sufi yang terdahulu tidak pernah membuat kerja-kerja serupa ini. Sebab mereka banyak fikir tentang hal ehwal hari akhirat, beramal dengan amal yang soleh, serta menanamkan rasa diri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahawa mereka berbuat begitu dengan sebab sebuah bait syair yang mereka tegakkan kekuatan mereka. Wa ahmilu min thiqalil hawa ma law annahu 'alal jabalis saldil asammi tahaddama. Aku sanggup memikul tanggungan hawa nafsu sekira-kira andainya jika ditanggungkan ke atas
gunung yang teguh sekalipun akan lebur kerananya. Jadi nak menanggung nafsu dengan menanggung gunung. Tanggung gunung lagi kuat berbanding dengan menanggung nafsu. Telah memberitahuku Syahdatul Khatibah dengan isnadnya daripada Abul Mukhtar. Katanya telah berbicara kepadaku ayahku. Katanya aku telah berkata kepada Abul Kumaid Al-Andalusi, seorang pengembara di bumi Allah. Jadi mereka ni, golongan ahli sufi ni ada yang suka mengembara di atas muka bumi. Kan? Lepas tu ada pula lah orang duk kata, dia kata dia lebih kurang macam mana Sami Buddha yang mengembara di atas muka bumi. Wallahu ta'ala alam, tapi saya tidaklah memperakui itu satu persamaan. Jadi mereka mengembara ni sebab mereka berpindah satu tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah, dan asalnya mereka mengembara ni sebab cari ilmu. Sebab zaman Rasulullah lu begitu. Kan? Orang-orang yang tu mengembara sebab nak cari ilmu. Lepas jumpa Rasulullah, wafat Rasulullah, jumpa pula para kibarus sahabah di kalangan para sahabat yang besar. Tak ada zaman sahabat, tinggal para tabi'in bagi kibarut tabi'in. Kan? Jadi mereka mengembara mencari ilmu. Bahawa dia telah bercerita kepadaku suatu cerita yang sungguh pelik mengenai seorang ahli sufi. Katanya aku telah menemani seorang lelaki dari kaum sufi namanya Mahrajan. Itu memang nama dia. Dia asalnya agama Majusi. Lalu dia masuk Islam dan memasuki medan tasawuf. Dan aku lihat ada bersamanya seorang anak muda Amrat yang cantik wajahnya. Tidak pernah dia berpisah dengan anak muda ini, baik siang maupun malam. Selalunya bila datang waktu malam, dia bangun bersolat, kemudian dia tidur di sebelah anak muda itu. Kemudian dia bangun lagi dan bersolat lagi, sekadar beberapa rakaat, kemudian tidur lagi. Dan membuat begitu berkali-kali sehingga tibanya waktu subuh atau hampir subuh, dia pun bangun lagi dan bersalat witir, kemudian mengangkat kedua belah tangannya seraya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya waktu malam telah berlalu dariku dan syukur aku terselamat, tidak membuat apa dosa sekalipun, dan para malaikat pencatat tiada menuliskan maksiat apa pun ke atas diriku. Dan apa yang aku sembunyikan dalam hatiku itu, sekiranya ditanggung oleh gunung-gunung, nescaya dia akan terpecah belah, ataupun jika dipikulkan ke atas bumi, nescaya ia akan merekah pecah. Ini dia. Apa yang ada dalam perasaannya tentang nafsu, kalau nafsu tu letak dia di atas gunung, gunung pun hancur. Punya dahsyatnya nafsu ini. Kemudian dia berkata pula, hai malam, saksikanlah apa yang telah berlaku pada diriku ketika aku dalam pelukanmu. Aku telah dihalangi oleh sifat takutku kepada Allah daripada mengingini yang haram atau dari mencempelongkan diriku. Ini dia masuk dalam bahasa, ini bahasa apa tak tahulah, Indonesia kan. Mencempelongkan diriku makna melibatkan diriku ke dalam perbuatan dosa. Kemudian dia menyambung pula, hai Tuhanku, engkau mengumpulkan antara kami dalam sifat taqwa, maka janganlah engkau pisahkan pada hari itu antara para kekasih. Maka kalau engkau, ya Allah, jadikan kami ni ada sifat taqwa, maka dengan sifat taqwa ni kami jangan dipisahkan dengan para walimu. Itu maksud dia. Baik. Berkata orang yang menceritakan tersebut, bahawa aku tinggal bersamanya dengan Mahrajan ni dalam masa yang lama juga. Aku lihat setiap hari dia melakukan seperti itu, dan aku mendengar doanya semacam itu. Apabila aku hendak pulang meninggalkannya, lalu aku berkata kepadanya, hai temanku, aku dengar setiap malam engkau melakukan begini dan begitu, dan berdoa pula sesudahnya. Kata orang itu, engkau dengar semua itukah? Jadi Mahrajan tu tanya orang yang cerita tu, kau dengar ke doa aku? Jawabku, ya, aku dengar doa kamu. Dia pun berkata pula, demi Allah, hai saudaraku, aku telah memikul tanggungan dalam hatiku, yang kalau ditanggung seperti itu oleh raja daripada rakyatnya, nescaya dia akan diberikan pengampunan. Kalaulah maknanya seorang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tadi kita habiskan sikit lagi, kemudian kita tangguh malih pasal hari ni kita ada solat hajat. Dua hajat dalam satu solat lah. Bukan dua kali solat hajat. Kan? Di satu kali solat hajat ada dua hajat, insya-Allah. Jadi di dalam nas tadi ni, dalam teks ni dia kata tadi, dia kata aku telah memikul tanggungan dalam hatiku. Mana apa yang aku rasakan dalam hatiku ni, aku pikul, aku tanggung. Itu nafsunya itu. Nafsu yang dirasai ni itu. Dia kata apa? Yang kalau ditanggung seperti itu oleh seorang raja daripada rakyatnya. Maknanya, kalaulah tanggungjawabnya terhadap rakyat tidak ditunaikan, maka dia akan berdosa. Apa yang menyebabkan dia kata lagi, nescaya dia akan diberikan pengampunan. Kalau dia mohon kemaafan kepada rakyatnya, nescaya rakyatnya akan mengampunkannya. Begitulah seolah-olah bila mana dia mohon keampunan kepada Allah, apa yang tertanggung oleh dosa hatinya, nescaya Allah akan mengampuni. Tapi dosa itu terlalu berat. Sebab mereka menilai dosa yang ada di hati itu terlalu berat. Lalu aku bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan kau menjadikan sahabatmu itu orang yang kau bimbang sekiranya kau melakukan kejahatan kepadanya? Lalu tidak ada jawapan daripada maharajan tersebut. Maka inilah antara contoh-contoh yang dalam kitab ini dia menceritakan nas, mengenai kaum sufi itu mereka selalu berjalan membawa teman mereka di kalangan orang lelaki yang muda-muda. Jadi sebab itulah di sini kisah ini menunjukkan bahawasanya mereka itu telah melanggar apa yang dikatakan hukum amrad bila mana mereka memandangnya dengan syahwat. Jadi insya-Allah pada kuliah akan datang dia akan sambung di kisah orang lain pula. Ini kisah daripada yang dicatatkan oleh Abu Hamzah As-Sufi, ya, tentang seorang pemuda sufi daripada Baitul Maqdis. Sama juga kisah. Wallahu taala alam. Insya-Allah macam biasalah kita letakkan sejadah sebelah pintu itu untuk sesiapa yang nak menyampaikan infak ataupun bantuannya bagi sekolah kami Maktafil Darul Azhar, bolehlah buat demikian. Dan bagi siapa-siapa yang ingin membantu para pelajar kami, ada 3 orang kami akan hantar mereka, termasuk salah seorangnya anak saya lah, hantar belajar bahasa Arab dan juga Al-Quran di Jordan. Peringkat awalnya kami nak hantar ke Sudan, tapi setelah mana kami mengetahui Sudan tu dia ada pusat bahasa. Nak pergi belajar Quran, dia kena pergi dalam perjalanan 4 jam lagi daripada bandar Khartoum. Dan sana memang daif lah, kan? Daif. Memang sumber, apa kita panggil, sumber rujukan macam kita pun memang kurang lah. Sebab tu diorang yang datang sini pun dia kata Malaysia bukan negara Arab, buku Arab banyak. Tempat kami negara Arab, buku Arab pun tak dapat diharapkan ada. Sudan memang itu, negara daif. Itulah bagaimana pun akhirnya kami batusan hantar ke Jordan. Memang belanjanya mahal sikit lah. Mahal sikit, tapi cuma situ ada 2 pengajian, bahasa Arab dan juga
Al-Quran. Jadi mereka boleh menyambung Quran di sana, dan untuk kerja turubah bahasa Arab. Itu saja. Jadi 3 pelajaran yang kita hantar, bagi-bagi sesiapa yang nak keluarkan zakat atas asnaf fisabilillah boleh. Tuan-tuan boleh serahkan dan niat dia lah. Pada saya pun boleh juga hantar. Dan kebanyakan orang buat begitu sebenarnya. Banyak orang macam semalam pun, malam tadi pun juga dia suruh datang pejabat dia ambil dengan niat sebagai zakat asnaf fisabilillah. Kalau bukan zakat dipanggil infak fisabilillah. Wallahu taala alam. Kami ucapkan jazakumullah khair jazak.